Tapi untuk waktu ini kita nak berbicara mengenai bersusah demi masa depan. So mesti nak tahu apa itu. Kenapa kita ambil topik bersusah demi masa depan dan apakah kandungan tentang topik akan kami kupaskan nanti. Kita akan bersama dengan Naib Chancellor UPSI iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Shahtar Sabran. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini dari UPSI. Sihat Datuk. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Datuk, tadi pada awal pembukaan Selamat Pagi Malaysia saya kongsikan satu kata-kata yang saya nampak ketika dalam perjalanan ke Angkasa Puri di projek pembinaan MRT, kesusahan masa kini untuk kesenangan masa hadapan. Ini sangat berkait rapat dengan situasi semasa yang sedang kita di Malaysia dan juga dunia lalui. Mungkin ada setengah masyarakat yang tertekan disebabkan direct impact ataupun impak langsung pelaksanaan PKP ini. Tapi ini sangat penting untuk sama-sama kita memutuskan rantaian penularan wabak itu sendiri. Pencerahan Datuk. Okey, kalau kita lihat secara umum Malaysia ni kita sudah merdeka hampir lebih kurang 63 tahun dan biasanya masyarakat kita di Malaysia ini sudah biasa dengan kebebasan. Maksudnya dalam negara kita alhamdulillah memang Tuhan telah berikan rezeki kita hidup aman, damai, tidak ada peperangan dan sebagainya. Jadi masyarakat Malaysia ada dalam kalangan kita yang bila lahir saja di muka bumi Malaysia ini memang hidupnya bebas. So apabila pada satu ketika diminta untuk mereka berdiam diri, tinggal di rumah, tidak boleh keluar atas tiket PKP untuk memastikan putusnya rantaian COVID-19 ini. Jadi mereka merasakan satu perkara yang hikap, satu perkara yang terkejut, satu perkara yang luar biasa. Mengapa dan kenapa dan sebagainya. Dan begitulah mereka melihat satu perkara yang luar biasa, satu perkara yang susah, satu perkara yang sukar, satu perkara yang mengongkong, sehingga mereka menyatakan bahawa satu perkara yang seharusnya tidak berlaku. Tapi inilah perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini, bagaimana mereka perlu berhadapan dengan lebih kurang satu bulan ini yang dikenakan kepada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, agar mereka duduk diam di rumah tanpa keluar, kalau nak keluar pun atas sebab-sebab yang kritikal, dengan tujuan untuk memastikan bahawa rantaian itu dapat diputuskan. Mereka perlu ingat justifikasi ataupun matlamat mengapa dan kenapa. Macam kita juga kalau kita nak belajar, saya pastikan Andy tuan-tuan, sebelum sampai ke sini kita terpaksa mengharungi beberapa rantaian peperiksaan. Kita terpaksa menghabiskan majoriti daripada masa kita untuk memastikan peperiksaan kita cemerlang dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mahu bersusah, tidur, makan dan tidur dan sebagainya, mana mungkin kita boleh peperiksaan, mana boleh kita memegang jawatan-jawatan yang tertentu. Jadi kesenangan yang kita miliki pada hari ini sebabkan kesusahan yang pernah kita lalui. Jadi dalam konteks COVID-19 ini, apa yang telah dibuat oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa masa hadapan Malaysia, rakyat Malaysia akan lebih senang supaya kita bebas seperti mana sedia kala. Tapi untuk mencapai tahap tersebut, 1 bulan diperlukan daripada kita untuk berkorban. Betul, hanya duduk di rumah saja. Tetapi masih ada segelintir individu yang engkar terhadap PKP ini. Jadi saya berpandangan bahawa masyarakat yang ingkar terhadap PKP ini adalah masyarakat yang pentingkan diri sendiri, tidak memikirkan mengenai orang lain. Jadi pendapat Datuk sendiri bagaimana? Sebenarnya benda ni saya tertarik sebab saya punya bidang is social. Jadi saya melihatkan apa yang berlaku dalam negara kita ni sebenarnya apa yang telah disebut dalam teori permasalahan yang disebut pada tahun 1930-an lagi. Di mana kalau kita lihat ada dua bahagian. Satu yang dibuat oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan telah mengikut peraturan yang telah direka ataupun yang telah dianalisa oleh pakar-pakar sosial tahun 1980-an lagi, di mana mengenal pasti masalah, mengesahkan bahawa COVID-19 ini satu masalah, mengambil tindakan dan melaksanakan tindakan seperti mana yang pihak kerajaan laksanakan dalam PKP. Tapi di peringkat masyarakat, di sini yang saya lihat ada kepincangan kerana masyarakat masih lagi tidak mengikuti peraturan ataupun strategi yang dibuat oleh pakar-pakar sosial. Di antaranya yang disebut, yang menjadikan hikap, kita ada 4 peringkat dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, yang serang berlaku pada hari ini, walaupun pihak kerajaan telah pun menyatakan bahawa sila duduk di rumah, stay at home, be safe, dengan menjadikan 2 peringkat sudah kan, dan di peringkat 1 hingga 14 April ni lebih tough, lebih rigid, lebih mantap, lebih ketat dan sebagainya. Tapi di peringkat masyarakat, majoriti lagi masih berada di peringkat yang pertama, iaitu peringkat yang masyarakat tidak kisah. Dan dalam konteks
pengajian sosial, teori sosial kita kategorikan sebagai loceng masih belum berbunyi di peringkat mereka. Sebab apa mereka menyatakan ia tidak kisah? Kerana mereka menyatakan bahawa ini bukan urusan saya. Ini bukan keluarga saya. Ini tak kena dengan saya. Ini orang lain. Mereka masih lagi beranggapan. Tapi kalau sampai ke peringkat kedua, baru mereka sedar. Peringkat kedua ini apabila perkara itu sampai ke diri mereka. Barulah mereka sedar bahawa sebenarnya COVID-19 ini masalah ya, bahaya ya. Dan apabila ramai dalam kalangan masyarakat terkena. Tapi takkan kita nak tunggu sampai ke peringkat kedua. Itu sudah terlewat. Jadi saya mengharapkan masyarakat pada hari ini perlu memberi kepercayaan kepada kerajaan. Sebab kerajaan yang ada pada hari ini bukan kerajaan yang tidak ada pengetahuan. Mereka telah buat analisa. Pakar-pakar kerajaan daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, semua telah membuat analisa dan menyatakan bahawa the best, paling efektif adalah mengenakan pergerakan kawalan ini. Dan kita sebagai masyarakat perlu berkorban untuk kebahagiaan masa hadapan. Kalau kita sedar bahayanya, misalnya kalau ada kematian telah dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan, tidak dibenarkan untuk kita melihat jenazah. Apakah kita mahu berlaku kepada diri kita ataupun keluarga kita? Jadi kalaulah masyarakat boleh melihat implikasi yang sedemikian, saya yakin elemen ataupun isu pentingkan diri, apa saya nak kisah, itu bukan saudara saya, itu bukan keluarga saya, biarlah mereka, maka saya pasti persepsi itu akan dapat dihilangkan dan masing-masing akan taat dan setia kepada arahan. Dan saya yakin dalam masa 14 hari ini, kalau semua masyarakat Malaysia boleh akur dan patuh kepada PKP secara committed 100%, saya yakin jumlah mereka yang terkena, terlibat ataupun jumlah kematian akan menurun. Dan ini merupakan satu cabaran kepada seluruh warga Malaysia. Dan saya mengharapkan kalau kita ingin berhenti 14 April, maka kita kena sambut PKP secara holistik. Betul. Kuncinya adalah packer. Ya, Datuk, apa yang Datuk ulas tadi, kalau masyarakat tidak peka dengan situasi semasa, pastinya penularan wabak COVID-19 ini akan berterusan. Kalau kita tengok sekarang ini, Datuk, kerajaan sendiri telah mengambil pelbagai inisiatif, bukan saja untuk mencegah penularan, tapi dalam aspek membantu masyarakat dalam aspek ekonomi. Tapi masih ada lagi sesetengah yang mungkin merasakan bantuan itu tidak cukup, sehingga wujud keterdesakan untuk mereka keluar melakukan aktiviti perniagaan dengan SOP yang tidak betul. Misalnya sekarang ini kita katakan bahawa boleh menjalankan perniagaan dengan kaedah pandu lalu ataupun bawa pulang. Tapi dalam perkaitan dengan bersusah-susah dahulu, biarpun pendapatan waktu ini minimum, tapi manfaatkan sepenuhnya bantuan yang diberikan kerajaan itu, suntikan kesedaran dalam aspek kewangan ini. Tadi kita sentuh mungkin tentang ingkar arahan keluar tak tentu hala, melepak dan sebagainya. Tapi dalam aspek pendapatan ekonomi isi rumah ni bagaimana? Kita tidaklah menyatakan bahawa suatu penyelesaian itu kita panggil one size fit all, dan kita pun tidak menyatakan bahawa semua orang menghadapi situasi yang sama. Pastinya dalam masyarakat kita ada beberapa peringkat, ada yang D40, ada yang T1, D2 dan sebagainya, dan kita faham. Dan kita juga sedar bahawa ada dalam kalangan masyarakat kita yang memang hidupnya berdasarkan kepada jualan harian dan sebagainya. Dan bila berlakunya PKP ini, mereka akan terasa sedikit sebanyak kengkangan. Tapi kita kena ingat bahawa dalam masyarakat yang berhadapan dengan COVID-19 ini bukan Malaysia sahaja. Satu dunia berhadapan. Dan kalau kita buat analisis negara-negara yang dilancam ataupun dilanda virus COVID-19 ini, Malaysia adalah sebuah negara yang di antara negara-negara yang prihatin kepada masyarakatnya. Tak semua kerajaan dalam dunia pada hari ini yang dilanda dengan COVID-19 ini memberikan kerjasama bantuan seperti mana yang dibawa oleh kerajaan Malaysia. Jadi apa yang dibawa oleh kerajaan Malaysia ini tidak menghidangkan. Saya memberi analogi begini ya. Kalau sebelum ini breakfast saya ada teh tarik, roti canai, kuih, kemudian nasi lemak. Ini kebiasaan. Tapi oleh kerana COVID-19 berlaku dalam negara kita, saya tidak dapat 4 item ni, tetapi saya tidak akan mati ke bulu. Saya masih lagi dapat air kosong ataupun roti satu keping. Tapi saya tidak akan mati dengan ini. Tapi oleh kerana kita sudah biasa dengan kemewahan, kita sudah biasa dengan kebebasan, kita sudah biasa mesti ada teh tarik, mesti ada kuih, mesti ada roti canai, maka kita rasa satu perkara yang mengekang kita. Walhal kita terpaksa bersusah untuk
masa hadapan. Saya mengambil analogi begini lagi, satu lagi. Apabila Ramadan akan menjelang sebentar lagi, dalam masa 20 hari, kita akan memberhentikan tabiat hidup kita. Dan kita tahu kerana kita buat ini ada matlamat dan agenda, sama ada dari segi spiritual ataupun kesihatan, bergantung kepada bagaimana kita melihatnya. Dan di hujung Ramadan akan ada celebration, kan? Jadi kita sanggup tidak makan satu hari dan tidak ada siapa pun komplain, kerana mereka tahu matlamatnya. Sudah pasti kalau orang yang beragama Islam, matlamatnya keredaan. So dalam konteks PKP ini, matlamatnya ialah untuk membebaskan diri dan negara daripada COVID-19. Maka pastinya kita bersedia. Tapi kalau kita boleh ubah persepsi ini, maka insya-Allah kita akan bersusah. Sebab bersusah di sini bukanlah sampai kita apa ke dana, sampai kita tidak makan, sampai kita ke bulu, kerana bantuan akan sering diberi oleh pihak kerajaan, dan cuma yang perlu pada kita adalah bekerjasama dengan pihak kerajaan. Saya suka memetik ataupun berkongsi kepada anda semua tentang kata-kata yang dikongsikan oleh netizen di Twitter, bahawa ada sesetengah rakyat Malaysia ni yang berdegil seolah-olah tak takut wabak tapi takut tak dapat makan. Sedangkan tujuan untuk hidup itu bukanlah hidup untuk makan tapi makan untuk hidup. Saya suka analogi juga yang dikongsikan oleh Datuk, bahawa kalau sebelum ini kita makan mungkin portionnya ada 5 jenis hidangan, tapi dengan 2 jenis hidangan ketika PKP ini pun masih lagi cukup untuk kita meneruskan kehidupan. Kita akan sambung nanti perbincangan mengenai topik ini bersama dengan Profesor Datuk Dr. Shatal Shahbran. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatal bagi membincangkan mengenai bersusah dulu, bersenang kemudian. Baik, antara soalan seterusnya akan saya kemukakan adalah mengambil iktibar dari negara China. Masyarakat perlu lebih serius dalam mematuhi PKP ini. Jadi pendapat Datuk bagaimana? Kerana sekarang kita lihat ada juga individu yang masih ingkar dengan arahan PKP ini. Okey, kalau kita lihat formula yang sangat-sangat efektif untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini dengan tidak bergerak ataupun tidak bercampur dengan masyarakat lain ataupun kumpulan lain, terutama daripada masyarakat ataupun kumpulan yang kita tidak tahu latar belakang, seperti di shopping kompleks, pasar dan sebagainya. Keberkesanan negara China boleh menghapuskan ataupun memberhentikan lebih kurang 2-3 bulan kerana mereka begitu disiplin. Mereka begitu akur dengan arahan kerajaan. Itu sebab kalau kita lihat di negeri China, jalan raya mereka memang secara umumnya kosong apabila dilaksanakan PKP, dan masyarakat mereka memang akur terhadap arahan. Dia ada 2 kemungkinan yang mungkin. Salah satu perkara menyebabkan masyarakat akur kerana mereka takut dengan hukuman yang diberikan oleh pihak kerajaan mereka. So dalam konteks kita di Malaysia ini, memang pihak kerajaan telah pun menyatakan bahawa hukuman-hukuman yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan kepada mereka yang ingkar. Tapi oleh kerana kedegilan sebahagian daripada masyarakat kita, itu sebab kita lihat masih lagi jalan raya kita sibuk. Ada yang jam di setengah-setengah tempat kerana kita lihat keperhatian masyarakat terhadap tindakan ataupun cadangan peraturan telah buat oleh kerajaan itu tidak diambil secara serius. Jadi kalau kita mahu mengikut jejak China, negara China, untuk menghapuskan rantaian ataupun berhentikan, maka kita perlu serius terhadap tindakan ataupun arahan yang telah diberikan oleh kerajaan. Walaupun susah tapi hanya sekitar lebih kurang 1 bulan. Negara lain sampai ada yang 6 bulan, negara lain sampai yang ada 4-5 bulan. Kita hanya lebih kurang 1 bulan kerana kerajaan kita telah pun mengambil tindakan yang awal. Jadi kalau kita boleh ikut arahan secara holistik, secara total, insya-Allah matlamat kita untuk bergembira, untuk kembali kepada sedia kala seperti mana yang pernah kita lalui di zaman-zaman dulu, insya-Allah akan berakhir pada 14 nanti. Tapi kalau kita masih berdegil, jangan terkejut pihak kerajaan terpaksa untuk menganjurkan ataupun melanjutkan tempoh ini. Kerana pihak kerajaan sudah pasti tidak mahu mengambil risiko yang lebih tinggi. Jadi itu sebab kalau kita ingin membantu kerajaan, ingin membantu diri kita, ingin menggembirakan diri kita, ingin menggembirakan negara, maka kita akur pada perintah ini dan insya-Allah kita akan dapat hasilnya dengan baik. Dalam kesusahan ada kesenangan. Itu yang boleh saya gambarkan dalam situasi semasa ketika PKP ini. Misalnya kaedah work from home atau bekerja dari rumah. Sebelum ini mungkin ada sesetengah majikan yang merasakan bahawa it is not possible untuk kita bekerja dari rumah. Tapi bila keadaan pada waktu ini, sebenarnya kerja menjadi lebih mudah. Kita boleh hantar segala kerja menerusi email dan sebagainya. Kaedah pembelajaran pun boleh dilakukan, bukan saja menerusi menggunakan email, tapi WhatsApp pun, kaedah WhatsApp pun pembelajaran masih dilakukan.
kesusahan ada kesenangan di dalamnya. Betul. Kalau kita sebenarnya semua bermula daripada persepsi, semua daripada perprosesan minda terhadap Islam. Kita sekarang ni dalam kehidupan memang kita tidak boleh lari daripada masalah. Cuma kita kena pandai untuk menukar masalah itu kepada peluang. Changing the problem into opportunities. Dalam konteks kita pada hari ini, pagi tadi saya dapat laporan daripada Timbalan Naib Chancellor penyelidikan saya. Beliau menyatakan bahawa perosaan ini menyatakan bahawa jumlah jurnal yang dihantar ke Scopus meningkat daripada 50 lebih kepada 114 dalam masa yang pendek ini. Jadi work atau kerja daripada rumah ini bukan satu perkara yang lekeh ataupun remeh. Kalau digunakan secara maksimum, jumlah mereka yang menghantar jurnal kepada Scopus bukannya satu perkara yang mudah. Kalau dalam kehidupan seharian tidak mungkin kita boleh mencapai jumlah yang sedemikian rupa. Sama juga dengan pembelajaran, sebab orang bermesyuarat juga pada hari ini. Kalau zaman dulu, pada sebelum ini, kita kena berpakaian seperti ini untuk menghadiri mesyuarat dan sebagainya. Tapi kalau kita work from home, kita boleh pakai kain plekat pun. Sebab kita hanya tunjuk di bahagian atas saja. Jadi produktiviti sudah anytime. Jadi itu bergantung bagaimana kita boleh mengubah masalah kepada peluang. Jadi kita mengharapkan pada masyarakat kita, jangan melihat masalah ini sebagai masalah. Lihat potensi yang ada, apa kebaikan-kebaikan. Tadi kalau kita lihat, Prof. Datuk Taufik menyatakan bahawa dengan adanya PKP ini, barulah kita nak mengenal siapa isteri kita, siapa suami kita, siapa anak kita secara dalaman. Sebelum ni memang kenal, tapi luaran sahaja. Tapi bila dia duduk 14 hari, setiap hari, maka kita kenal, oh sebenarnya begini suami aku, sebenarnya ini isteri aku dan sebagainya. Ini satu perkara yang positif. Sebelum ini mungkin kita tidak pernah ada masa untuk makan sekali. Tapi pada adanya PKP ini boleh makan sekali. Ini merupakan satu perkara yang positif. Maka kita lihat dalam konteks yang sedemikian, maka kita tidak akan ada perasaan tertekanan, tension dan sebagainya. In fact, kita kata alhamdulillah ada PKP. Kalau tidak, kita tidak boleh duduk di rumah seperti mana yang ada pada hari ini. Tetapi Datuk, tidak ramai yang berfikiran macam tu. Masih ada yang merasakan PKP ini adalah mengongkong mereka, menyusahkan mereka, tak boleh keluar pergi mana-mana. Jadi, bagi pendapat Datuk sendiri, bagaimana untuk menukarkan langkah ijtihad PKP ini kepada kepentingan awam sendiri? Itu sebab saya rasa peranan orang yang ketiga penting. Dalam konteks ini mungkin kaunselor perlu mainkan peranan. Orang-orang ketiga, macam dalam konteks keluarga, mungkin ibu ataupun bapa boleh mainkan peranan. Kalau ibu dan bapa tidak boleh mainkan peranan, mungkin mereka terpaksa mendapat nasihat ataupun pandangan orang luar. Tapi penyebaran maklumat, kalau kita melihat pada hari ini banyak penyebaran maklumat palsu yang akan menyebabkan orang lagi tension. Orang akan lagi stres dan sebagainya. Jadi mereka, masyarakat perlu sedar untuk mendapatkan perkara-perkara yang boleh meringankan beban pemikiran dan sebagainya, dapatkan maklumat itu daripada sumber yang betul. Kalau mereka merasakan kecewa, kalau mereka merasakan diri mereka dikongkong dan sebagainya, tempat untuk mereka mendapat nasihat adalah daripada kaunselor. Bukan daripada YouTube, bukan daripada Facebook, bukan daripada Twitter. Kerana ini akan menjadikan mereka lagi tension dan mungkin bunuh diri. Kan? Sama juga kalau mereka ingin mendapatkan perkara yang berlaku, apa akan berlaku selepas 14 hari bulan. Tempat yang tepat, rujuk kepada Kementerian Kesihatan, rujuk kepada MKN sebagainya, bukan di Facebook. Kerana ini akan mengeruhkan keadaan. Jadi saya mengharapkan kalau masyarakat boleh menggunakan pendekatan sedemikian, saya rasa tidak ada isu walaupun 1 bulan, walaupun sebulan lebih atau sebagainya. Kalau kita tengok sekarang masyarakat pun sudah terbiasa dengan keadaan yang sebegini. Kalau berbanding dengan awal-awal dulu, mungkin ada yang merasakan bagaimana nak melalui hari-hari dalam tempoh PKP ini. Datuk, satu-satunya cara untuk kita mengatasi masalah adalah dengan menghadapi masalah tersebut. Jangan biarkan diri kita terus terperangkap dalam masalah. Misalnya untuk mereka yang mengalami kesan secara langsung dengan pengaruh wabak COVID-19, khususnya mereka yang terlibat dalam sektor perniagaan misalnya. Kalau kita fikirkan tentang perniagaan terjejas itu tidak akan ke mana-mana. Yang perlu kita fikirkan adalah problem solving. Misalnya perniagaan boleh saja dilakukan secara dalam talian. Kepentingannya, Datuk? Saya melihat begini sajalah. Sebagai, of course kita dalam Malaysia ni ada bangsa berbeza, agama berbeza dan sebagainya. Tapi saya bagi dari pendekatan agama Islam. Okey. Dalam agama kita telah menyatakan bahawa setiap yang berlaku itu ada hikmah dia. Cuma permasalahannya kita sebagai orang, sebagai manusia, kita tidak tahu apa itu hikmahnya. Jadi kepercayaan perlu diletakkan. Apa yang berlaku pasti ada kebaikan, cuma kita kena cari apakah kebaikan itu. Sama ada dari segi perniagaan ke, ataupun rumah tangga ke, ataupun persekolahan ke, ataupun pembelajaran dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh memegang kepercayaan sedemikian, dan kita kena yakin bahawa di hujung apa yang diberikan kepada kita
Kalau kita boleh tempuh dengan penuh kesabaran, pastinya kejayaan akan mengiringi. So kita berpegang kepada itu, apa segala yang datang dalam kehidupan kita, kita akan sentiasa gembira, kita akan sentiasa tersenyum dan kita akan sentiasa berfikiran positif dan kita sekali-kali tidak akan mengeruhkan ataupun menyalahkan pihak lain. Ya, melihat sisi baik daripada sesuatu perkara itu penting supaya kita dapat menjalani ujian dalam sesuatu situasi itu dengan tenang dan juga ikhlas. InsyaAllah. Terima kasih. Yang saya katakan di awal pagi tadi, setiap ujian akan diiringi dengan hikmah di hujungnya. Jadi kita hanya tunggu apakah hikmah yang digunakan Tuhan nanti. Ya. Baik.